Hello, hi, Assalamualaikum. This is chapter 3, Perceptions and Individual Decisions Making. Okay, we will cover 5 chapters, subtopic. First, definitions of perceptions. Second, importance of perceptions. Third, factor influencing perceptions. Fourth, perceptual distortions. And 5, specific applications in organizations. Okay, firstly, we cover 2 perceptions. What is perceptions? Okay, a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. Alright, di sini Madam dah sediakan maksud ataupun translate kepada definitions tersebut. Di mana kalau kamu boleh baca, proses di mana individu mengatur dan mentafsir kesan deria mereka untuk memberi makna kepada persekitaran mereka. Maksudnya apa? Maksudnya, persepsi ataupun tanggapan kita terhadap sekeliling kita, di mana kita boleh lihat sejauh mana kita faham ataupun kita tafsir dengan jelas dan makna yang betul mengenai persekitaran yang ada. Itu kita anggap tanggapan. Ya. Okey, kalau kamu nampak di sini, people behavior is based on their perceptions of what reality is, not on reality itself. Okey, tingkah laku orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa itu reality, bukan pada kenyataan itu sendiri. Macam mana maksudnya? Maksudnya, kita akan melihat sejauh mana benda itu betul ataupun tidak. Okey, contohnya kalau kita nampak di depan tu ada kemalangan. Apa yang kita akan terus terimagine dalam kita punya otak fikiran? Kita tafsir. Mungkin ada yang cakap, alah kesiannya orang tu accident. Ataupun ada orang yang lain cakap, itulah bawa laju-laju lagi. Okay, depends pada kita punya tanggapan sesebuah ataupun sesuatu perkara tersebut. Alright. What is important? Kenapa persepsi ini sangat penting? Okay, firstly, perception is very important. Understanding human behavior. Maksudnya apa? Kita dapat memahami tingkah laku manusia dan kita melihat dunia dan mendekati masalah kehidupan secara berbeza-beza. Maksudnya apa? Kita tidak boleh lihat satu perkara itu dengan orang lain. Orang yang melihat adalah sama. Tidak sama. Setiap individu, person, manusia, pandangan diorang adalah sangat berbeza-beza. Okay. Yang kedua, perception is very important for manager who wants to avoid making error when dealing with people and even in the work setting. Apa maksudnya? Maksudnya, perceptions ini sangat penting dalam sesuatu organisasi, terutamanya pengurus, manager, di mana supaya dia dapat mengelak atau tidak melakukan kesilapan yang silap, ketika berhadapan dengan orang atau peristiwa di tempat kerja. Dia tidak boleh tafsir pun benda-benda yang tidak betul. Dia mengelak daripada membuat kesilapan. Macam mana dia deal dengan orang. Okay, nombor 3, perceptions ada sangat penting untuk build character. Membina ciri-ciri ataupun membina karakteristik seseorang. Setiap manusia, ciri-ciri dia tidak sama. Kita sangat berbeza-beza. Mungkin ini ciri-ciri dan perwatakan dia macam gini, baik, sopan santun. Mungkin dia ni perwatakan dia kasar, tapi baik hati. Mungkin ini perwatakan dia ni sangat seorang yang degil, tidak dengar cakap. So, setiap orang sangat berbeza-beza. Itu sebabnya perception ini sangat penting. Terutamanya dalam organisasi. Alright. Factors that influence perceptions. Di sini kalau kamu lihat, kita ada 3 faktor yang paling besar. Ya. Kalau nampak di sini, factor in the perceiver, factor in the situations, factors in the target. Okay. Dalam soalan, dia akan tanya factors in the perceiver. Senaraikan 5 factor in the perceiver. Senaraikan 3 factor in situations. Dia begitu. Dia tidak akan tanya soalan ini semua.
So, kamu kena hafal setiap faktor-faktor tersebut. So, faktor the perceiver ada 5. Attitude, motions, interest, experience dengan expectations. Situations, time, work setting, social setting. Untuk target, novelty, motion, sound, size, background, proximity, dan similarity. Alright. Perceptions, person. Ini making judgment about others. Apa dia judge? Judge ni adalah kita menilai seseorang tersebut. Kita tengok dia, kita lihat dia, ataupun kamu melihat kawan kamu boleh nilai. Dia ni orang macam mana. So, tidak boleh begitu. So, kita kena kenal. Di sini maksud dia apa? Attribute theory. Attributions theory ni maksudnya teori ciri-ciri. Attributions ni adalah maksud dia apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri pada seseorang tersebut. Okay. When individu observe behavior, bila seseorang individu itu, memerhati tingkah laku, they attempt to determine whether it's the internally or externally causes. Apabila individu memerhatikan tingkah laku, mereka berusaha untuk menentukan sama ada ia disebabkan secara dalaman atau luaran. So, kalau kita mau judge orang, kita tidak boleh judge orang tu secara dalaman ataupun secara luaran. Kita kena kenal dulu dia kedua-duanya. So, kita kenal dulu orang tu. Baru kita boleh judge. Okay, attributions. Attributions teori ni kita ada 3. Ketiga-tiga ni adalah ciri-ciri, ciri-ciri pada seseorang. First, distinctiveness ni adalah keistimewaan. Setiap orang mesti ada keistimewaan dia sendiri. Dia akan show different behavior in different situations. Dia akan tunjukkan keistimewaan dia tu berbeza-beza mengikut situasi. Contohlah kamu, kalau kamu ikut pertandingan menyanyi, mesti kamu mau nyanyi cantik-cantik, baik-baik, bersungguh-sungguh. Kalau kamu di tempat kerja, mesti kamu mau bekerja bersungguh-sungguh, rajin. Itu maksudnya behavior different situations. Okay. Consciousness responds the other same situations. Ini dia respon pada sama situasi yang sama. Okay. Contohnya kalau kita dalam situasi majlis, so semua orang yang di dalam keadaan itu adalah bertindak dalam situasi majlis. Right? Consistencies respond the same way over time. Ini tindak balas dengan cara yang sama dari masa ke semasa. Konsisten. Maksudnya pergerakan itu dari masa ke semasa dia tetap sama. Dia tidak berubah. Okey, di sini adalah individuals behavior. Distinctiveness, consciences, consistencies. Ini adalah karakteristik yang 3 ni adalah ciri-ciri. Ciri-ciri individu tersebut. Alright. Perception distortions. Ini perception distortions ni pula 3.4 subtopik adalah kita punya pandangan ataupun kita punya tafsiran tidak betul kepada sesuatu perkara. Ada orang ni mentafsir dia tidak betul. Benda ini sangat dielakkan di mana-mana institusi ataupun organisasi. Kita tidak boleh mengambil orang-orang yang perceptual distortions. Perceptual distortions ni, kalau kamu nampak incorrect understanding, maksudnya pemahaman yang tidak betul ataupun dia punya tafsiran otak tu, tafsiran idea, tafsiran otak itu tidak betul. Tidak normal. Kenapa tidak normal? Disebabkan dia can related to either sensory. Dia related. Dia berhubung kait dengan physical dissonance, mediations and drug. Mungkin dia ni fizikal dia sudah tidak betul. Dia terlalu banyak makan ubat-ubatan. Kerosakan fizikal mungkin disebabkan kemalangan. Deria otak dia, deria mental dia tidak boleh berfungsi dengan baik. So, orang-orang ini tidak boleh diambil bekerja. Alright? Okay, so fundamental attributions ini kita skip sikit lah. Okay. So, ini yang sangat penting. Frequently use shortcut in judge others. Kita menilai orang lain dengan menggunakan shortcut. Frequently, maksudnya frequent, selalunya kita melakukan benda ini. Ini adalah sebenarnya tidak baik. Dalam organisasi, kita tidak boleh judge orang menggunakan shortcut ini.
Okay. First adalah selective perceptions. Kita menilai orang menggunakan dia punya interest, background, experience dengan attitude. Okay. Kadang-kadang kita menilai benda-benda gini. Contoh kalau kita ambil orang bekerja, kita tengok resume dia, kita tengok interest dia macam mana, background dia macam mana, experience dia macam mana, and attitude dia macam mana. So kita tidak boleh based on interest dia minat main bola, kita ambil dia minat main bola. Kita ambil dia bekerja dengan kita sebab dia minat main bola. Tak boleh. So kita kena tahu dulu, kita boleh interview dia secara dekat. So kita tidak boleh ambil terus. Okay, yang kedua halo effect. Okay, kita tidak boleh menilai seseorang itu berdasarkan satu ciri. Tidak boleh. Okay, kalau kita nampak ciri dia tinggi, kita terus ambil dia. Okay. Ataupun kita mau tengok dia ni seorang lelaki, kita mau lelaki, terus kita ambil dia bekerja. Tidak boleh. So, kita kena tengok dulu daripada keseluruhan dia. Itulah sebabnya kalau kita diambil kerja, kita mesti ada interview, apa semua. Construct effect, penilaian ciri seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain. Okay, maksudnya apa? Kita banding-bandingkan dia. Kita tidak boleh banding-bandingkan dia. Alright? Projections. Mengait ciri seseorang kepada orang lain. Ini pun sama. Kita projections. Okay, contohnya dia ni seorang yang pintar. Kita mau kawan dia pintar juga. Oh, tidak boleh. Itu projection. Okay, next. Stereotyping. Okay. Stereotyping. Judge someone, the basic one. Perceptions, the group. Ini kita menilai seseorang based on dia punya kumpulan. Contohnya kumpulan ini, kumpulan orang-orang yang pandai. So, kita judge dalam kumpulan tu semua pandai. Based on satu orang. Tidak boleh. Alright. Okay, next. Yang terakhir, 3.5. Specific applications in organizations. Okay. Yang ini, macam mana kita mau apply dalam organisasi kita. Selalunya kita ambil pekerja, kita menilai orang itu. So, kita menggunakan keempat-empat kaedah ini yang spesifik lah. Okay. Pertama, employment interview. Kita ambil orang, kita ambil pekerja, kita mesti interview dia. Kita tengok dia macam mana. Kita tidak boleh bias. Yang kedua, performance expectations. Ya. Kita mahu tengok sejauh mana performance dia dalam pekerjaan. Ini selalunya kalau kita mau beri dia kenaikan pangkat lah. So, kita tengok dia punya performance, kemampuan dia bekerja, macam mana dia memimpin. Okay. Dan ketiga, ethic profiling. Kita tengok dia punya etik. Ya. For intensive inquiry, scrutinizing or investigations. Okay, selalunya kita akan pilih based on benda-benda beginilah. Kita meneliti, kita melihat, kita menyelidik sejauh mana keupayaan seseorang ini bekerja. Dan lastly adalah performance evaluations. Ya, performance evaluations adalah kita appraisal often subject, judgmental perceptions, ya, job performance. Kita menilai seseorang itu berdasarkan dia punya performance. Kita tidak boleh naik pangkat dia disebabkan dia ni kawan bos. Tidak boleh. Kita mesti beri dia kenaikan pangkat disebabkan dia adalah seorang pekerja yang mampu membuat kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan yang baik. Based on dia punya performance evaluations lah. Alright? Faham? Okay, itu sahaja untuk chapter 3. So, soalan-soalan kalau keluar for questions, dia akan tanyalah definitions of perceptions, what is specific applications in organization, simple questions. So, apa yang kamu boleh hafal dan kamu boleh lihat dia sejauh mana yang subjek-subjek penting. Contohnya yang penting, defining perception, right, important of perception. Selalu dia akan tanya list of 3, okay, important of perceptions. And then factor influencing perception. Okay, itu sahaja untuk chapter 3. Okay, thank you. Bye.